Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam takadri. Okay, berdirinya kami di sini adalah untuk menceritakan berkaitan dengan kritikan sastera, dan tajuk cerpen yang telah kami pilih pada hari ini ialah Cerpen Gerhana Manusia karya Aminah Mokhtar. Sebelum itu, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri. Dan saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti. Saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Tarmizi. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan apa itu kritikan sastra. Kritikan ialah menurut Kamus Dewan edisi keempat, kritikan bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu karya sastra. Manakala sastra pula, istilah sastra berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud kitab suci. Jadi, kritikan sastra ialah memetik pendapat Engku Maimunah Muhammad Tahir pada tahun 2013 dalam Azman Rahmat et al. Pada tahun 2022. Kritikan sastra didefinisikan sebagai segala tulisan mengenai sastra yang memberi kesan kepada perkembangan kesusastraan, termasuklah kepada pembacaan dan penerbitan. Baiklah, seterusnya Hakimi dan Syakir akan menjelaskan sinopsis tentang cerpen Gerhana Manusia. Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Syamil Aiman. Saya akan menerangkan tentang sinopsis cerpen Gerhana Manusia. Baik, mengisahkan aku, Nusia, yang tidak berpuas hati apabila Dr. Murni ingin memasukkan darah kepada Tuan Besar Musa yang sedang koma di wad unit rawatan rapi. Aku beranggapan Tuan Besar tidak layak hidup kerana dia bukanlah seorang yang baik. Sebenarnya Tuan Besar bukanlah seorang yang baik kerana dia koma disebabkan perbuatannya yang mengambil minuman keras selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka telah memasukkan 50 pek darah dan sebanyak itu jugalah yang keluar. Namun sebaliknya, bagi Profesor Dr. Juaidi yang mempunyai kepentingan tersendiri yang mahukan Tuan Besar itu terus hidup, aku merasakan terdapat nyawa lain yang lebih memerlukan darah tersebut. Misalnya seperti Solehah yang tenat akibatnya pundi janinnya pecah di ovari, Al-Hafiz patah riuk tulang selangkangnya, bayi buangan yang kekeringan darah, gadis malang yang hampir mati, serta mahasiswa yang mengalami leukemia. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Muhammad Syakir. Terima kasih kepada saudara Hakimi dan juga saudara Syamil. Jadi, berdirinya saya di sini adalah untuk menyambungkan sinopsis yang telah disampaikan oleh saudara Hakimi sebentar tadi. Okey, sinopsis cerpen Gerhana Manusia. Konflik timbul apabila Profesor Dr. Juhaidi tetap mengarahkan mereka mendapatkan 10 pek darah untuk Tuan Besar, sedangkan hospital telah kehabisan stok darah. Aku merasakan dunia ini tidak adil kerana orang lebih memerlukan darah tidak mendapatkannya dan hanya diberikan gelafundin seakan-akan darah. Tuan Besar Musa akhirnya gagal diselamatkan. Hal ini menyebabkan Dr. Juaidi berasa tertekan atas kematian Tuan Besar Musa kerana kelab elit mereka akan kehilangan tajaan sebanyak RM100,000. Dr. Murni mengambil keputusan dengan menyerahkan surat peletakan jawatannya di hospital itu atas dasar ingin menjadi doktor atas nilai kemanusiaan. Seterusnya, Dr. Murni mengajak Nusia ke bank darah mendermakan darah mereka kepada pesakit yang sedang koma di unit rawatan rapi. Seterusnya. Hadirin sekalian, sebentar tadi kita telah mengetahui sinopsis cerita Gerhana Manusia. Dan kali ini kami akan mengkritik mengikut jenis-jenis kritikan sastra yang ada pada cerpen Gerhana Manusia ini karya Aminah Mokhtar.
Saudara pernah terfikir atau tidak bahawa KLCC teguh berdiri sehingga hari ini kerana ada kritikan yang dilakukan oleh segelintir pihak terhadap idea asal. Jadi, jelas terbukti bahawa kritikan akan mempertahankan lagi sesuatu karya itu. Jadi, pada hari ini saya akan mengkritik berkaitan kritikan sanjungan terhadap cerpen Gerhana Manusia ini. Sebelum itu, apakah kritikan sanjungan? Kritikan sanjungan bermaksud memberi penghormatan, penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perkara. Asas kritikan sanjungan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya melahirkan pemikiran yang bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Hadirin sekalian, mengapa cerpen Gerhana Manusia boleh disanjung? Cerpen ini menerapkan nilai kemanusiaan yang semakin pudar. Peredaran zaman menyebabkan hilangnya nilai murni ini sehingga ada manusia yang sanggup mengetepikan tanggungjawab sebagai manusia demi kepentingan peribadi. Justru, melalui cerpen ini, pengarang telah mengangkat tema hilangnya etika kerja seorang doktor disebabkan ganjaran material sehingga terabainya nilai kemanusiaan. Persoalan yang dibawakan dalam cerpen ini juga mampu mengubah pemikiran masyarakat. Misalnya, persoalan sikap, pilih kasih dan ketidakadilan dalam melaksanakan tugas kerana status sosial yang berbeza dan persoalan mengenai nilai kemanusiaan yang perlu ada pada setiap manusia. Jom kita lihat contoh analisis karya kritikan sanjungan. Yang pertama, cerpen Gerhana Manusia karya Aminah Mokhtar menarik untuk diperkatakan kerana persoalan nilai kemanusiaan dalam cerpen ini lebih menonjol berbanding karya-karya lain yang menjadi sukatan pelajaran bagi subjek bahasa Melayu yang mengemukakan tema kemanusiaan dalam karya tersebut. Saya membahagikannya kepada 3: permulaan cerita, pertengahan cerita dan pengakhiran cerita. Pada permulaan cerita, pengarang telah menyentuh tentang sikap orang atasan yang mementingkan ganjaran sehingga sanggup melakukan pembaziran terhadap bekalan darah. Sedangkan ramai lagi pesakit yang memerlukan darah serta pihak hospital yang terlalu memandang ganjaran sehingga menjadikan perkhidmatan perubatan bagaikan perniagaan. Perkara ini jelas terlihat dalam petikan dialog seorang doktor yang berbunyi pada halaman 71. Awak tahu siapa tuan besar Musa itu? Korporat teknorat yang banyak menyumbang dana kepada kelab elit kita. Kita tidak mahu dia mati. Dia dermawan yang prihatin. Kita begitu terhutang budi kepadanya. Makan malam kita yang beratus ribu itu ditaja olehnya. Itulah petikan yang ada di dalam halaman 71 dalam cerpen Gerhana Manusia ini, yang menunjukkan penulis boleh disanjung. Baiklah, seterusnya, pada pertengahan cerpen Gerhana Manusia ini, penulis membuka minda pembaca melalui frasa diskriminasi kemanusiaan yang lebih zalim terhadap apartheid. Harta, pangkat dan darjat menyebabkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Beberapa orang pesakit dari golongan biasa yang hanya memerlukan 1 hingga 4 pek darah tidak dihiraukan dan dibiarkan tanpa diberi keperluan mereka, iaitu darah. Manakala disebabkan harta dan wang ringgit juga, seorang doktor sanggup menghabiskan 100 pek darah untuk orang yang sudah tidak boleh diselamatkan. Kepentingan tertentu menyebabkan hilangnya rasa belas kasihan dan tanggungjawab sebagai seorang manusia. Yang terakhir, berikutnya pada peringkat akhir cerpen Gerhana Manusia ini, contoh analisis karya kritikan sanjungan yang boleh kita sanjung terhadap penulis ini. Pada akhir cerpen, pengarang berjaya menyentuh hati pembaca tentang adanya nilai kemanusiaan yang mendalam. Kita mampu berkorban apa sahaja walaupun terpaksa menerima cacian serta melepaskan jawatan. Watak jururawat yang berani mengambil risiko demi menyelamatkan nyawa orang lain, dan watak doktor yang sanggup meletakkan jawatan kerana tidak mahu lagi berkhidmat dengan pihak atasan yang mementingkan ganjaran. Ini telah berjaya menjelaskan tema dan persoalan yang dibawa dalam cerpen ini. Penulis berjaya menghuraikan tema kemanusiaan sangat penting dalam diri seorang manusia melalui jalan cerita cerpen yang cukup menarik.
Selain itu, pengakhiran cerpen yang menggambarkan bahawa dengan sekecil-kecil pengorbanan kita mampu menyelamatkan nyawa seseorang, telah menjelaskan lagi tema yang dibawa dalam cerpen ini. Baiklah, itu sahaja kritikan sanjungan yang boleh kami bawakan dalam pembentangan kami pada hari ini. Saya menjemput saudara Muhammad Hakimi bin Muhammad Tarmizi untuk menjelaskan tentang kritikan seterusnya. Baiklah, dipersilakan. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kritikan daripada sahabat Muhammad Syamil Aiman. Jadi, saya ingin teruskan tentang kritikan teguran. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu kritikan teguran? Baiklah, kritikan teguran bermaksud kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Pengkritik dalam kritikan ini memainkan peranan untuk mengkritik hasil sesebuah karya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan dan kekurangannya. Menurut utusan zaman 1949, tokoh terawal yang terlibat dalam kritikan ini ialah Aminuddin Baki dalam artikel yang berjudul Pandangan Seorang Penuntut Tinggi, Kita Tentang Sebuah Buku Melayu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pula kepada keistimewaannya. Berdasarkan cerpen yang kami kaji, iaitu cerpen Gerhana Manusia yang ditulis oleh Aminah Mukhtar, terdapat beberapa keistimewaannya yang boleh dikritik. Pada umumnya, cerpen ini mengisahkan tentang Nusia yang merupakan seorang jururawat yang berkhidmat sebagai pembantu Dr. Murni dalam memasukkan darah ke dalam badan manusia. Jadi, di sini jelas menunjukkan terdapat keistimewaannya, iaitu cerpen ini berkait dengan unsur sains dan biologi. Contohnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam cerpen ini, iaitu gelafundin, ventilator, forex, adrenalin, leukemia dan sebagainya yang digunakan dalam perubatan. Gadis malang yang dibelasah hingga tinggal nyawa-nyawa ikan, dan mahasiswa leukemia yang semakin cair sel darah merah tubuhnya itu, tidak perlukah mereka itu diberi darah? Ujar Nusia. Itulah tadi antara dialog yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Baik, jika tadi telah saya bincangkan tentang kelebihannya, maka saya akan membincangkan pula tentang kekurangannya. Selain itu, dari segi kekurangan pula, cerpen ini banyak menggunakan emosi yang marah dan tidak sopan dalam karyanya, yang akan membuatkan para pembaca merasakan ianya tidak sesuai dibaca oleh golongan remaja, kerana mereka akan mudah terikut dengan teks-teks yang ditulis dalam cerpen ini. Hadirin sekalian, ketidaksopanan di sini merujuk kepada cara Nusia bermonolog dalaman, iaitu bercakap dalam hati mengenai keadaan Tuan Besar Musa yang sudah tenar dan tiada waris yang datang. Tapi pada masa yang sama, dia juga kasihan melihatnya yang terlantar di atas katil hospital dengan berlumurkan najis dan lendir darah. Aku menjeling. Aku cuba tersenyum walaupun hati terasa pedih. Biar Tuan Besar Musa itu mati, lebih bermanfaat kepada yang hidup. Dia sudah tidak dapat diselamatkan. Dia diambang sakaratul maut. Itulah antara dialog yang terdapat di dalam cerpen ini. Baiklah, pembentangan saya tentang kritikan tadi sudah pun sampai kepada penghujungnya. Jadi, saya menjemput saudara saya yang seterusnya, tidak lain dan tidak bukan saudara Syakir Nazmi, untuk meneruskan pembentangan tentang kritikan pendekatan. Baik. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah dapat melihat dua orang pembentang, iaitu Muhammad Syamil Aiman dan juga Muhammad Hakimi telah menceritakan berkaitan dengan kritikan sanjungan dan juga kritikan teguran. Oleh itu, giliran saya pula ingin menceritakan berkaitan dengan kritikan pendekatan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kritikan pendekatan? Okey,
Kritikan pendekatan ini ialah perbuatan mendekati atau mendekatkan pusat rujukan persuratan Melayu. Kritikan pendekatan merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Terdapat beberapa kritikan pendekatan yang berkembang di tanah air, misalnya pendekatan moral. Kritikan pendekatan moral. Pendekatan moral berkaitan dengan penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama yang terkandung dalam karya sastra. Kajian ini telah memfokuskan perilaku watak yang ditampilkan dan oleh pengarang. Ketinggian moral yang diungkapkan dalam karya menunjukkan ketinggian mutu karya berkenaan, iaitu karya Cerpen Gerhana Matahari Manusia karya Aminah Mokhtar. Contoh-contoh analisis karya kritikan pendekatan moral yang terdapat dalam Cerpen Gerhana Manusia ini. Okey, yang pertama, pendekatan nilai-nilai moral. Aspek moral yang diungkapkan dalam Cerpen Gerhana Manusia ini terdiri daripada bertanggungjawab, belas kasihan dan juga baik hati. Okey, seperti kita boleh lihat penyataan ini dalam halaman 75 bagi buku Cerpen Gerhana Manusia ini yang menceritakan manusia kita ke bank darah. 2 pek darah daripada awak, 2 pek darah daripada saya mampu menghidupkan semua yang koma dalam unit rawatan rapi kecuali Profesor Dr. Juaidi. Okey, seterusnya sebentar tadi saya menceritakan pendekatan nilai-nilai moral. Jadi ini saya akan menceritakan pula berkaitan dengan pendekatan nilai-nilai agama. Pengarang dalam cerpen ini juga menerapkan nilai agama dalam karyanya. Karya yang baik dan boleh disanjung oleh ialah karya yang banyak menerapkan unsur agama untuk membuka fikiran pembaca. Okey, penyataan ini kita dapat lihat dalam halaman 69 yang menceritakan dia sudah tidak boleh diselamatkan. Dia diambang sakaratul maut. Syahadah Yasin lebih diperlukan. Kenapa tak ada waris yang datang menjenguknya? Okey, itu merupakan penyataan yang berkaitan dengan pendekatan nilai-nilai agama yang terdapat dalam Cerpen Gerhana Manusia ini. Okey, saya rasa setakat itu saja kritikan yang boleh saya buat berkaitan dengan kritikan pendekatan. Saudara Syakir, apakah yang dapat dirumuskan berdasarkan kritikan yang telah dilontarkan sebentar tadi? Jelaslah bahawa kritikan sastra ini banyak memainkan peranan dalam pembangunan sesebuah karya. Hal ini kerana ia dapat dilihat apabila sesuatu kritikan itu memberikan penambahbaikan terhadap penulisan seseorang serta sedikit sebanyak dapat memberikan idea kepada penulis yang sekaligus memberi kesan kepada pembaca hasil karya sastra. Selain itu, dengan adanya kritikan sastra ini, ia juga dapat meneliti sesebuah karya dengan kritis, jitu dan memberi pertimbangan yang adil terhadap baik buruk sesuatu karya sastra dengan memanfaatkan pendekatan ataupun tidak serta sekaligus dapat memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji atau pengarang karya itu sendiri. Gunung Daik bercabang 3, Membelah lautan bersama kekasih. Sampai sini saja pembentangan kami bertiga. Sekian, terima kasih.